Sebab saya ni seorang yang sangat nervous bila berada di hadapan orang. Saya ada perasaan gugup yang sangat-sangat yang tak boleh nak dikata. Jadi saya boleh melalut. Sehari sebelum pertandingan, saya dah lupa segala teks. Oh, teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Anda bersama dengan saya, Da'i Adam, dalam rancangan Basikal Tua bersama Da'i Adam. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Namun, dalam kita bergembira, ingat kita masih berada dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Perjuangan kita belum selesai, terus patuhi SOP dan saya harap agar sahabat-sahabat terus dalam keadaan sihat dan juga selamat. Aidiladha merupakan perayaan yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk menghayati perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam menunaikan perintah Allah dan juga kesabaran anaknya Nabi Ismail untuk memenuhi perintah Allah SWT. Begitu juga sebagai umat Islam, sudah tentu banyak pengorbanan yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi dalam rancangan Basikal Tua bersama Da'i Adam ini, saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat tentang kisah-kisah pengorbanan saudara baru kita dalam perjalanan mereka untuk kembali ke agama fitrah. 5 episod kami sajikan khas untuk anda semua. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat tentang seorang anak muda bernama Iman. Walaupun baru beberapa bulan memeluk agama Islam, tetapi beliau telah mendapat johan dalam pertandingan syarahan di Mahrajan Amal Islami Mu'alaf peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Menarik bukan? Jom ikuti kisahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da'i Adam. Maaflah datang tak beritahu. Tak apa. Panas ni. Jom. Jom. Masuk dalam rumah. Banyaknya makanan. Apa ini? Inilah rezeki untuk kita hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jom kita masuk. Jom. Mak, Da'i Adam datang. Masuk. Inilah mak apa saya. Khabar? Ni Da'i Adam. Jom. Uncle, Aunty, Iman, minta maaf banyaklah sebab saya datang pun tak beritahu awal-awal kan. Main datang macam tu je mengejut pula kan. Sebenarnya bukan apa, datang ni tujuannya nak menziarah je. Dan dalam masa yang sama, bolehlah kita share sikit kan pengalaman kita sebagai asnaf, betul tak? InsyaAllah. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, inilah dia, pemuda bernama Muhammad Nur Iman dan juga keluarganya, ayah dan juga ibunya. Masya Allah. Namanya juga indah, orangnya juga indah, berseri-seri. Tenang rasa lihat mereka sekeluarga. Baik, jadi ialah sambil-sambil tu mungkin saya nak tanya kepada Imanah dulu, boleh ya? Boleh. Jadi Iman mungkin boleh ceritakan sedikit kepada sahabat-sahabat kita di luar sana tentang latar belakang Iman, nama, asal mana dan sebagainya. Ramai nak tahu ni. Okey, nama asal Valerin Surish, anak lelaki Sabunti Pandian. Dan nama Islam sekarang ialah Muhammad Nur Iman bin Sabunti Pandian. Dan saya dilahirkan dalam keluarga yang majmuk, di mana ayah saya berbangsa India, beragama Hindu, dan mak saya seorang kaum Bidayuh berasal daripada Sarawak, penganut agama Kristian. Saya ada 6 adik-beradik, saya yang sulung, 3 lelaki dan 3 perempuan. Maaf nak bertanya, dalam keluarga setakat ni ada berapa orang yang dah memeluk agama Islam sebenarnya? Sekarang ni 2 adik saya lah, 2 lelaki tu, dan mereka masing-masing dah berkahwin dan masing-masing mempunyai seorang anak. Masya Allah. So mereka memeluk Islam terlebih dahulu lah sebelum saya. Okey, jadi seterusnya lah nak tanya kan, Iman ni dulu berlainan dengan yang sekarang,
yang kita kenal kan, seorang yang mungkin dress up dan sebagainya. Kalau dulu iman jenis yang macam mana sebelum Islam dulu? Kalau dulu jenis yang bebas, buat apa saja. Langgar je apa saja. Langgar je, ikut je. Tapi lepas tu dah memulai Islam tu banyaklah juga yang berubah dari segi cara percakapan, cara pergaulan. Nanti uncle iman dulu macam ni? Nakal tak? Okay. Nakal juga. Nakal juga. Suka apa tu, senang merajuk. Oh, senang merajuk. Alah. Betul, memang kuat merajuk sebenarnya. Oh ya. Yeah. Jadi kira bila yang mungkin anti nampak perubahan pada iman ni? Selepas dia memulai Islam. Oh, selepas memulai Islam. Ada Masya-Allah. perubahan sikit. Wah. Blushing nampak? Okey, Iman. Ialah kita pergi kepada perkara yang paling penting saya kira, kan. Macam mana sebenarnya Iman boleh terfikir atau tergerak hati untuk menerima Islam? I mean, why Islam? Berbalik kepada masa muda dulu, saya banyak kawan yang Malay. Dan saya juga suka sejarah sebenarnya. So bila sentuh pasal sejarah, saya tertarik dengan Islam masa tu, masa saya baca buku zaman Kesultanan Melayu Melaka. Di mana penyebaran Islam berlaku pada waktu itu. Jadi itu yang membuat saya macam interest nak tahu pasal Islam. Dan dari situ juga saya macam belajar juga macam mana nak berpuasa semua tu. Oh, kira dia pernah try berpuasa? Pernah berpuasa, tapi macam biasalah, Yelah. kita just ikut orang je kan. On off lah. Kalau rasa macam nak. Kalau tak, betul. tak payahlah. Bukan wajib pun kan. Betul. Jadi waktu tu ramailah kawan-kawan yang membantu atau mereka tak tahu pun sebenarnya yang Iman ada terfikir untuk minat dengan Islam ni? Tak ada pun. Sebab kebanyakan orang macam bagi tahu macam tu je. Tapi saya sendiri yang mencari apa itu Islam. Saya buat research. Tapi masa tu belum lagi sampai hidayah lah. Bila sampai hidayah tu, masa saya dah umur 33 tahun masa tu. 33. Masa tu tengah kerja, tengah lunch dengan kawan. Tiba-tiba macam, hati tu macam tergerak macam, macam dah lama sangat dah mengenali Islam tapi masih lagi macam ni. So masa tu terdetiklah hati nak memulai Islam. Masa tu saya bila terdetik hati tu nak memulai Islam, saya teringat kawan saya, dia juga mualaf. Dulu saya sangat hormati dia sebab dia adalah seorang penganut Kristian yang sangat taat, tapi dia boleh berubah menganut agama Islam. Dan saya minta bantuan dia sebab dia pun mualaf dan dia mungkin boleh bantu saya macam mana cara saya untuk memulai Islam. Jadi saya call lah dia. Saya call dia, saya kata, hello Mikael, saya aku nak mulai Islam ni. Macam mana cara dia? Jadi dia pun bagi tahu. Dia at first place dia macam terkejut juga. Yelah. Sebab saya yang mengenali Islam terlebih dahulu sebelum dia. Tapi dia memulai Islam terlebih dahulu daripada saya. Jadi dia terkejut. Tapi dalam masa yang sama dia rasa gembira lah. Jadi dia pun bagi tahu, terangkan macam mana prosedur-prosedur untuk memulai Islam tu sebab dia dah melalui semua tu. Jadi kali pertama saya mengucap 2 kalimah syahadah tu, masa tu dekat office tengah kerja. Okey, so kawan saya tu nama dia Mikael. Dia kata sebab masa tu saya cakap dengan dia, bagi saya masa untuk fikir untuk mengucap. Tapi masa tu dia kata kenapa nak tunggu sebab hidayah dah sampai. Saya pun fikir juga, betul lah, dah lama dah menangguh-nangguh. Jadi saya pun kata kat dia, okey, aku dah bersedia. So kita orang pun video WhatsApp. Dan kebetulan masa tu dia berada di Port Dickson. Dan bersama dia ada Ustaz Abid Liu dan juga Ustaz Sheikh Putra. Masa tu diorang tengah buat program untuk bersama maknya. Jadi masa tu bervideo call dengan dia. Dan yang mengajar saya untuk mengucap tu adalah Ustaz Sheikh Putra. Dari situ saya mengucap 2 kalimah syahadah. Dan perasaan masa tu sangat-sangat macam tenang dan relief, dan hajat saya dah tercapai masa tu. Dan 2 hari selepas itu baru saya daftar ke Pejabat Agama Islam daerah Hulu Langat lah.
Jadi uncle dan aunty waktu mula-mula bila dia start beritahu yang dia memeluk Islam tu? Tak tahulah tiba-tiba surat sampai sini. Saya nama orang lain, nama lain tapi nama bapa. Tapi dah agak kan. Tapi yang ada beradik tu nama siapa ini? Sak lain lah. Masa tu saya berada dekat kelas Fardu Ain. Dan saya terima WhatsApp daripada mak. Cakap, ni surat siapa ni? Surat kau ke? Lepas tu ada banyak kali jugalah mak dengan adik call saya. Masa tu saya macam takut nak angkat. Sebab tak tahu apa reaksi diorang kan. Faham. So saya pun tak apalah. Lepas habis kelas Fardu Ain tu, saya terus pergi ke masjid untuk solat maghrib. Sebelum solat maghrib tu, saya call mak. Lepas tu tanyalah, buat-buat tanya kan, kenapa. Lepas tu mak tanya, ni ada surat ni untuk kau ni. Nak surat kau ke? Lepas tu, masa tu macam terdiam sekejap. Tak cakap apa lah. Okey lah cakap, tak apalah, terus terang je lah. Jadilah kan. Cakap, mak, betul surat orang tu mak. Oh, lepas tu mak pun macam cool lah masa tu kan. Dia macam relax, tak apalah mak saja tanya kan. Sebab dia takut anak dia merajuk So dia pun, okey lah macam masa tu rasa bersyukur sangat. Senang merajuk. Senang merajuk. Jadi bila mak bagi tahu dia okey, dia okey je. Saya pun lagi selega lah masa tu. Saya rasa memang bersyukur gila masa tu. Saya tu bersyukur sangat. Masya Allah, sangat menarik. Kita pergi pada soalan seterusnya. Saya nak tanyalah, apa antara pengorbanan paling besar iman untuk memeluk Islam ni? Yang mungkin kalau macam saya sebelum-sebelum ni ada beberapa perkara yang sangat-sangat saya minat, passion kita terpaksa kita tinggalkan semata-mata nak memeluk agama Islam. Jadi kalau macam Iman sendiri, apa pengorbanan yang paling besar yang Iman buat? Kalau ikutkan, tak ada besar sangat pengorbanan tu. Cuma benda-benda yang dah terlarang tu dah tak buat lah. Jadi saya dalam memeluk Islam ni, saya memperbaiki diri saya, mendalami agama Islam dengan menghadiri kelas Fardu Ain yang dianjurkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Bersyukur sangat sebab ada program kelas untuk mualaf ni, supaya kita boleh mengenali Islam tu lebih mendalam lagi. Masya Allah, terbaik. Jadi apa antara tentangan dan cabaran yang pernah dihadapi sepanjang pengislaman ni? Sepanjang memeluk Islam ni, cabaran dia adalah untuk memberitahu orang yang dah kenal saya dah lama tentang pengislaman saya. Kalau ikutkan, sampai sekarang pun tak ramai yang tahu sebenarnya Islaman. Cuma rakan-rakan yang terdekat, ahli keluarga, even ayah saya sebenarnya orang yang paling last kali saya beritahu saya masuk Islam. Adik-adik lain dah tahulah. Kiranya tak beritahu tu, yalah, saya faham sebab risau kadang-kadang penerimaan orang macam mana kan. Lagi-lagi sahabat yang rapat dengan kita. Okey, yang tu saya faham. Itu sebenarnya pun satu pengorbanan juga sebenarnya, yang mana kita berkorban diri kita kan untuk agama Allah ni. Maksudnya kita berkorban daripada risau, mungkin risiko kehilangan kawan dan sebagainya kan. Okey, jadi panjang kita bercakap ni, tapi sebelum tu ni saya ada bawa ni mangkuk tingkat ni. Rezeki untuk kita ni. Ada masak ke? Siapa masak ni? Itu yang menarik. Bukan saya masak. Kalau saya masak, dia tak jadi makanan. Percayalah. Okey. Kalau nak makan ni tak ada pinggan, tak ada mangkuk. Saya baru nak minta tadi. Okay, tak apa, terima tak apa, kasih memahamilah. Okey, jadi saya pergi ambil. Okey, baik. Yang pertama, satu kita ada pasembok. Tu. Okey. Ini dulu. Okey, yang ni kedua. Ni. Okey. Iman. Yep. Orang selalu letak dalam flas ni air panas tau. Tapi saya ni pelik sikit. Saya hari ni saya letak air sejuk. Boleh ke? Boleh. Apa pula tak bolehnya, kan? Sebab apa? Perjalanan tadi jauh kan. Panas pula kan daripada Shah Alam tadi. Hari ni pula panas lik-lik. Okey, tak apa. Kita ada sirap limau. Okey. Dapat lah. Duduk. Dalam kehidupan kita ni kan, ada orang hidup yang bermacam-macam. Cabaran setiap orang itu berbeza. Ada yang hidup senang, ada yang susah, ada yang miskin, ada yang kaya. Kan? Jadi rezeki pun macam tu. Ada yang dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Jadi siapa yang dapat rezeki yang banyak tu, jangan dilupa pada orang yang diuji. Sebab apa? Bila kita beri pada mereka, kita kongsi, Allah akan beri ganjaran yang lebih kepada kita.
Jangan risau, jangan rasa rugi. Sebab apa? Semakin banyak kita beri, semakin banyak juga Allah akan ganti. #kongsi rezeki. Bukan apa Iman, kadang-kadang kita risau macam ni, orang yang susah tambah susah kan. Betul. Sebab tak ada orang nak bantu. So betul. Bila kita ada pendapatan lebih, kita ada rezeki lebih, yang inilah kita kongsi sama-sama, barulah dunia ni bertambah indah, berseri-seri seperti namamu, Nur. Kan? Betul. Jadi sila-sila makan-makan. Jom makan, jom makan. Ya. Okey. Firstly, kita nak rasa macam mana ni. Okey, bismillah. Tak perlu pakai tangan. Cukup rasa. Rempah dia semua nice. Uncle, Aunty, Iman, sebenarnya semua makanan ni bukan saya yang masak. Ini semua asnaf kita yang masak. Masya Allah. Namanya Abdul Manaf bin Sulaiman daripada Al-Amisha Maju. Mereka ni, beliau ni sebenarnya dah ada 10 tahun pengalaman dalam bidang makanan. Memang lama, memang berpengalaman lah. Dan beliau dah menerima bantuan zakat ni dah 1 tahun dah. Antara bantuan zakat yang beliau dapat adalah bantuan bulanan, bantuan pendidikan untuk anak-anaknya dan juga bantuan raya. Jadi Masya Allah, hasilnya pun terbaik kan? Makanan sedap apa semua. Jadi kepada semua yang di luar sana, kepada sesiapa yang nak rasa makanan-makanan ini, memang terbaik, memang sedap, bolehlah hubungi nombor yang tertera. InsyaAllah anda pasti akan puas hati. Dalam masa yang sama dapat membantu asnaf-asnaf kita. Okey, sila-sila. Sila makan, sambung-sambung. Semoga murah rezeki. Amin. Ya, amin. Okey. So, dalam kita sambil-sambil makan ni kan, saya nak sambung tanya kat Iman lah ni kan soalan. Boleh. Apa antara kemanisan ataupun momen-momen indah yang Iman rasa sepanjang setakat ni memeluk Islam ni? Kalau ikutkan banyak, tapi saya bagi beberapa je lah. Contoh dia, kan sebelum memeluk Islam, saya dah cuba-cuba untuk berpuasa kan. Tapi masa tu kita ikut je lah. Kalau orang bersahur, kita bersahur. Tapi bila dah memeluk Islam ni, kemanisan dia bila kita boleh sembahyang tarawih berjemaah, and then bila kita nak berniat puasa tu, kita berniat kerana Allah. Lepas tu kita berbuka puasa tu memang lain, serius, memang lain. Lepas tu daripada saya dulu tengok orang macam mana bersolat, sembahyang semua tu, saya ikut kawan-kawan saya kan, teman orang pergi masjid semua tu, saya sendiri mengalaminya. Dan saya buat benda tu semua. Dan saya nak bertanya jugalah, ada satu lagi pencapaian yang Iman dah dapat kan waktu masuk Mahrajan Amal Islami Mu'alaf, peringkat kebangsaan kebangsaan, bukan calang-calang, dan dapat Johan pula dalam pertandingan syarahan. Macam mana perasaan waktu tu? Adakah dah jangka macam okey, saya boleh dapat tempat ni ke macam mana? Okey, jujurnya saya tak sangka sebenarnya saya nak pergi untuk pemilihan peserta syarahan untuk bagi negeri Selangor. Masa tu saya memang tak ada rasa confident sangat. Jadi saya dengan atas bantuan daripada ustazah kelas saya, Ustazah Mary, dan juga Ustazah Baizura, yang memberi kata-kata semangat, yang memberi tunjuk ajar, yang membantu saya. Dan saya sangat bangga sebab saya ada rakan-rakan kelas mu'alaf yang sangat supportif, yang membantu saya, yang memberi feedback bila saya bercara. Sebab saya ni seorang yang sangat nervous bila berada di hadapan orang. Kita sama. Okey. Betul. Jadi saya ada perasaan gugup yang sangat-sangat yang tak boleh nak dikata. Jadi saya boleh melalut. Ya, faham. Jadi bila orang beri support, beri ustazah bagi kata-kata semangat, bagi tahu step. Jadi saya dapat keyakinan kat situ, kekuatan. Kemudian masa hari pertandingan tu, sebab pertandingan ni berlaku di Penang. Okey, pada bulan Ogos masa tu, 3 hari 2 malam. Sehari sebelum pertandingan, saya dah lupa segala teks. Teks. Masa tu malam sebelum pertandingan. Rakan seperjuangan saya iaitu Zulaika, dia tolong tenangkan saya masa tu. Masa tu memang saya dah cuak sebab saya memang tak ingat langsung teks tu. Jadi apa yang saya buat, saya praktis. Jadi pada hari kejadian tu, saya keluar masuk dewan. Jadi Zulaika ni membantu saya. Dia pegang skrip,
saya cuba untuk mengingat semula setiap peringkat perenggan-perenggan tu lah. Memang keluar masuk. Kerana saya adalah peserta terakhir untuk bersyarah pada hari itu. Orang lain semua dah saya tengok, wish, peserta ni bagus ni. Ada yang juara tahun lepas sebelum tu, tahun sebelum tu pun masuk pertandingan juga. Tu dah saya membuat macam, alamak, dah lah tak ada props, tak ada background muzik. Memang just berlandaskan suara je masa tu. Tapi masa tu saya kata, tak apa, it's okay. Saya buat yang terbaik. Masa tu saya cuma ingat pengorbanan daripada ustazah saya, Ustazah Mary, Ustazah Baizura yang malam memang sanggup mengajar kita orang. Dan rakan-rakan sekali semua support, memang supportive gila lah diorang, serius. Masa saya bersyarah tu, diorang ramai-ramai datang kat dewan tu untuk support saya. Saya dapat tengok, saya memang terharu. Dan juga daripada Lembaga Zakat Selangor yang banyak membantu kita orang, peserta-peserta ni, memberi pakaian, jaket. Jadi saya fikir diorang dah bagi macam-macam kat kita, kat saya lah maksud tu, terlebih especially. Saya fikir tak apa, buat yang terbaik. Rezeki menang tak kalah tu berserah kepada orang. Betul. Tapi sebelum tu saya buat solat lah. Untuk memberi memohon untuk dipermudahkan segala urusan pada hari itu. Jadi masa nama saya diumumkan untuk bersyarah, masa tu saya kata, okay, just do it, let's do it. Lantaklah apa benda. Jadilah kita all out masa tu. Saya pun all out lah. Saya all out, saya buat betul-betul macam mana saya praktis depan Ustazah Baizura masa tu. Saya buat. Saya lantangkan suara saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tibanya Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka. Masa tu orang tanya nak guna mic ke tak, kata tak payah. Masa tu memang saya berlandaskan suara saya, memang lantang, tak ada prop semua tu. Tapi saya buat pergerakan. Bila kata orang tua, saya buat orang tua. Bila orang miskin, saya buat orang miskin. Saya buat gaya. Jadi masa tu saya dapat juga tengok reaksi juri masa tu. Macam senyum, macam mungkin sukalah dengan persembahan saya masa tu. Tapi masa tu saya macam, okay, tolak ke tepi dulu. Kita fokus untuk bersyarah dulu. Habis je bersyarah, saya rasa lega gila-gila lah, serius. Masa tu menitik juga air mata lah, sebab sehari sebelum tu lupa segala-galanya. Betul. Tapi tak sangka pada hari kejadian tu saya mampu buat. Saya mampu memorize semua perenggan-perenggan karangan teks saya tu. Jadi besoknya masa nak ke dewan untuk upacara yang terakhir, majlis terakhir tu, semua orang dah macam, Iman, kau dapat tempat pertama ni sebab kedudukan kau diorang dah tentukan. Saya kata, tak mungkin lah, tak mungkin. Masa tu saya macam tak marah lah. Tapi diorang dah susun, okey, siapa yang ada nama tu 1, 2, 3. Macam tu. Yang lain tu macam duduklah mana-mana. Ya, betul. Masa tu bila diumumkan nama saya tu, rasa macam bangga jugalah. Sebab saya membawa nama negeri Selangor sekali. You should. Dan juga saya first time baru beberapa bulan masa tu memeluk agama Islam, disuruh untuk bersyarah dengan rasa gugup semua tu. Rasa bangga jugalah masa tu membawa nama kontingen negeri Selangor under Zakat Selangor. Memang masa tu pula first time. Semua orang kata first time negeri Selangor menang syarahan masa tu. Ya, betul. Saya rasa saya terkejut juga sebenarnya. Alhamdulillah. Inilah dan kalau ingat juga sebenarnya sebelum tu saya ada inform waktu khusus. Betul. Cakap it's not about winning. It's about you do your best. Betul. Kan? Menang atau tidak semua rezeki tu Allah akan bagi kan. Betul. Dan alhamdulillah you have done your best, menang pula tu, masya-Allah. Okey, kita teruslah beralih kepada aunty dan juga uncle juga. Waktu mula-mula dulu Iman ni memulai Islam, waktu tu apa perasaan aunty dengan uncle? Waktu mula-mula tahu dia ni Islam. Dah confirm dah lepas dia dah cakap ya memang saya Islam apa semua. Apa perasaan waktu tu? Perasaan tak adalah terkejut sangat sebab adik dia pun dah 2 orang yang dulu memeluk. Jadi kita pun terima sajalah. Masya-Allah. Jadi macam uncle sendiri? Sama juga tak ada berbeza pula. Tak ada masalah. Saya sudah ada orang ada yang dalam Islam. Jadi saya pun tak ada apa lah. Saudara dia pun ada. Ada juga. Masya-Allah.
kira Allah permudahkanlah urusan kan. Ya, alhamdulillah. Sebab ada juga saudara-saudara baru yang lain yang mungkin kurang bernasib baik di orang cakap mendapat ujian tentang daripada keluarga, saudara mara dan sebagainya. Okey, baik, untuk selepas ni Iman, apa hala tuju Iman untuk masa akan datang? Okey, buat masa ni saya dah merancang untuk macam mendalami lagi ilmu agama dan sekarang ni tengah merancang untuk mengaji pula. Masya-Allah. Jadi nak belajar tajwid semua tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Lepas ni boleh wakil tilawah dah pula ganti saya. InsyaAllah. Tapi tak boleh lawan Razal lah. Kena. Tak apa, sikit-sikit insya-Allah. Okey. Jadi mungkin untuk yang terakhirnya boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana apakah pesanan dan juga nasihat kepada sahabat kita di luar sana yang mungkin saudara baru juga, yang mungkin yang baru, yang mungkin belum Islam tapi nak belajar tentang Islam, mungkin boleh sampaikan. Okey, kepada yang dah memeluk Islam, mualaf, saya nasihatkan jangan berhenti belajar, terus mencari ilmu tu, sebab kita memang tak cukup ilmu, sampai bila pun tak akan cukup ilmu. Jadi sentiasa ada keinginan untuk belajar dan mencari ilmu tu dan mendalami Islam, kenal Islam tu dulu. Jangan kata apa sekadar Islam atas nama je. Dan kepada yang berjinak-jinak dengan Islam, teruskan, tak apa. Walaupun belum hati tu terbuka untuk memeluk Islam, tak apa, teruskan. Cari jalan yang anda rasa yang betul untuk anda. Sampai satu masa, kalau hidayah tu diberi oleh Allah, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, demikianlah kisah pengorbanan daripada Muhammad Nur Iman. Iman seindah namanya bukan sahaja pada nama tapi juga pada hati hingga timbulnya takwa. Jadi semoga memberi manfaat kepada semua. Okey, sila-sila boleh sambung makan. Sambung lagi Uncle, walaupun dah habis kita makan je. Habiskan. Kena diet ni. Kena diet Okey, saya rasa sampai sinilah dulu. Saya mohon diri dulu. Terima kasihlah sudi terima kedatangan saya. Tak apa. Dah lah saya datang tiba-tiba kan mengejut. InsyaAllah kita jumpa lagi lah lain kali. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasihlah sudah datang. Ya, sama-sama. Okey, gerak dulu lah. Okey, hati-hati. Okey, baik. Okey, sahabat semua, demikianlah kisah pemuda yang bernama Iman. Menarik bukan? Jadi tak rugi untuk kita berkorban demi kebaikan dalam kehidupan. Esok kita nak jumpa siapa pula? Gadis cilik yang berani? Siapa dia? Nantikan episod seterusnya esok pada waktu yang sama. Jom. Okey, gerak dulu. Assalamualaikum. Okey, baik. Dulu cakap terus terang memang hina sangatlah Islam, macam tak suka Islam lah. Pada mulanya lah keluarga kita tu agak tegang juga sikit. Tapi kita pun lost contact dengan keluarga sebenarnya. Lost contact